Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi, kita bertemu dalam perkongsian adab pada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Moga-moga adanya manfaat, moga-moga adanya pengajaran, moga-moga ada sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a'i ila al-huda wa ad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan Bazid Aziz, Zimadon, Faridah Haji Ali, Kak Rahila Junaid, Kak Laila Umar, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-141. Muka surat 141. Namun kita akan baca daripada penghujung muka surat 140. Pada perenggan, maka hendaklah engkau renungkan baik-baik. Kita akan mula daripada perenggan terakhir, muka surat 140. Ahlan yang baru join, Kak Jamilah Osman. Lalu mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk sebar luas dan juga rakan-rakan yang lain. Minta maaf pagi tadi kita tak dapat nak buat perkongsian Hayati Quran kerana Allah SWT nak letih sedikit. Lalu mudah-mudahan kita dapat lakukan pada waktu yang lain. Lalu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Ghazali pada kitab beliau masih lagi menceritakan tentang menjauhi akan maksiat yang batin, daripada riak, daripada ujub dan juga hasad. Okay. Kata Imam Ghazali, maka hendaklah engkau renungkan, teliti, perhati perkara yang terkandung dalam hadis ini, iaitu hadis yang kita dah baca semalam, bahawa amalan itu kadangkala terlihat cantik walaupun pada pandangan mata malaikat yang memang dah ditugaskan untuk membezakan amalan yang kerana Allah dan yang bukan kerana Allah. Lalu kata Imam Ghazali, teliti baik-baik perkara yang terkandung dalam hadis ini, wahai orang yang gemar untuk belajar ilmu pengetahuan. Lalu bukanlah maksudnya belajar ilmu pengetahuan itu tercela, tidak. Tetapi kadangkala dengan ilmu pengetahuan menjadikan manusia sombong, menjadikan pada waktu itu manusia alpa, menjadikan pada waktu itu manusia leka. Sebab itulah kata Imam Ghazali, dan ketahuilah bahawasanya sebesar-besar sebab yang dapat mengukuhkan perangai yang jahat di dalam hati. Apakah sebab yang mana sifat jahat dalam hati itu tak hilang, bahkan dia lagi kuat, bahkan pada waktu itu dia lagi kekal dalam diri kita? Apakah sebabnya? Kata Imam Ghazali, benda yang boleh menjadikan sifat buruk ataupun sikap buruk kekal dalam diri kita adalah apa? Menuntut ilmu dengan tujuan hendak menunjukkan kelebihan dan dengan tujuan supaya pandai bercakap.
Maka itu sebabnya menuntut ilmu bukan kerana Allah adalah antara sebab yang besar manusia punya sikap buruk akan kekal dalam diri dia. Manusia punya sifat tercela akan kekal dalam diri dia. Lalu dia belajar ilmu. Zahir nampak baik pengorbanan dia, susah payah dia pada waktu itu, ulang alik dia dalam untuk menuntut ilmu. Pengorbanan besar. Akan tetapi tujuan dia bukanlah pada waktu itu kerana Allah. Tujuan dia supaya dia boleh dipanggil alim, dia boleh tunjukkan ilmu dia. Ataupun tujuan dia pada waktu itu, dia boleh dipanggil penceramah kerana dia pandai bercakap, dia fasih berbicara. Al-a'yadzubillah, moga Allah pelihara saya dan juga setiap daripada kita. Maka daripada sini tujuan dia dah salah. Maka kata Imam Ghazali, menuntut ilmu sesuatu perbuatan mulia, tetapi bila ada pada waktu itu niat tak baik, maka perbuatan menuntut ilmu seperti itu adalah sebesar-besar sebab sikap buruk dalam dirinya tak akan pergi, bahkan akan kekal dalam diri dia. Sifat tercela pada hatinya tak akan bersih, bahkan akan kekal mengukuh dalam hati dia. Al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara saya dan kita. Lalu kata Imam Ghazali, lalu kenapa dia belajar ilmu? Dengan tujuan untuk pandai bercakap, supaya kerana orang awam, iaitu orang yang tidak berilmu, adalah agak lebih jauh daripada perangai-perangai yang jahat, dan orang yang mencari ilmu adalah menjadi sasaran penyakit-penyakit hati yang dapat membinasakan. Lalu kata Imam Ghazali, selalunya penyakit hati ini menyerang kepada orang yang belajar ilmu. Adapun orang awam pada waktu itu dirosakkan oleh syaitan dengan perkara-perkara yang lain. Tetapi orang berilmu yang disesatkan, yang dirosakkan dengan perkara-perkara seperti hasad kerana dia tersembunyi, dengan perkara-perkara seperti riak, ujub kerana ia tersembunyi. Kata Imam Ghazali, bukanlah supaya kalau macam tu tak nak belajar ilmu lah, tidak. Cuma kita kena selalu perbetulkan niat kita kerana Allah, moga-moga ianya adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullah, maka lihatlah pada dirimu dan timbanglah baik-baik yang mana yang lebih penting dan mana yang lebih baik. Apakah yang lebih baik itu belajar ilmu yang membawa engkau supaya berhati-hati dari segala yang dapat membinasakan engkau. Itu memang tujuan ilmu. Belajar ilmu supaya boleh selamat. Belajar ilmu supaya ilmu itu boleh menjauhkan kita daripada maksiat. Lalu engkau sibuk dengan memperbaiki hati dan membangunkan akhiratmu. Itu tujuan ilmu. Lalu kita akan baiki hati kita. Bukan sibuk nak baiki hati orang lain sahaja. Kita sibuk pada waktu itu nak menguruskan akhirat kita. Bukan sekadar pada waktu itu menampakkan diri kita lebih baik daripada orang lain. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ataukah yang lebih baik itu engkau nak bergaul dengan orang yang bercakap kosong, walaupun zahirnya nampak ilmu percakapannya tetapi kosong, sebab dia sendiri tidak amalkan, pada waktu itu dia sendiri tidak bawa dalam kehidupan. Maka kata Imam Ghazali, ataukah yang lebih baik itu engkau nak bergaul dengan orang yang bercakap kosong, maka engkau mencari ilmu yang hakikatnya menjadikan engkau lebih sombong, mencari ilmu yang hakikatnya menjadikan engkau lebih riak, mencari ilmu namun menjadikan engkau lebih hasad, lebih ujub, sehingga akhirnya engkau binasa bersama dengan orang yang binasa. Al-a'yadzubillah. Yang ini kita tak nak. Kita tak nak dengan belajar ilmu. Sebenarnya kita ada tujuan yang tertentu. Ada pada waktu itu niat yang bukan kerana Allah. Kata Imam Ghazali, dan ketahuilah olehmu bahawa 3 perkara yang kita dah belajar ini, hasad, riya dan juga ujub, adalah asal ataupun dia punya core, dia punya basic asal kepada segala penyakit hati. 3 benda ini adalah permulaan, bahkan ini adalah asal kepada penyakit hati yang lain. Dan baginya tempat tumbuh yang sama, itulah hubbud dunia. Dan 3 benda ini, hasad, riak ataupun hasad, kemudian riak dan juga ujub, ketiga-tiga sifat ini dia lahir daripada perkara yang paling asas dalam
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad penyebab kepada segala maksiat. Apakah dia? Cinta pada dunia. Sebab itu sabda Nabi SAW, hubbud dunya, mencintai dunia, ra'su adalah kepala, adalah asal, adalah permulaan kulli khati'ah, kepada segala kejahatan. Lalu bila manusia itu ada cinta dunia dan 3 sifat tercela, maka habis dia. Kerana itu adalah sifat yang merosak dan membinasakan dia. Kata Imam Ghazali, walaupun demikian, janganlah pula kita nak tinggalkan dunia. Bagaimana? Tempat kita adalah dunia. Kata Imam Ghazali, walaupun demikian, dunia juga hakikatnya adalah ladang untuk sampai ke akhirat. Ini adalah ladang untuk kita bercutut tanam, yang mana kita nak semai hasilnya di hari akhirat. Ini adalah umpama jambatan untuk sampai ke akhirat. Maka siapa yang mengambil dunia sekadar yang ia perlu, iaitu sekadar yang digunakan untuk sampai ke negeri akhirat, maka dunia yang seperti ini adalah ladang untuk akhirat, bermanfaat. Kalaulah diambil dunia pada kadar yang dibenarkan, bukan pada kadar yang dibenarkan, pada kadar yang diperlukan, maka pada waktu itu dia akan sampai ke akhirat. Dan dunia ini akan menjadi tempat yang sangat baik untuk dia, tempat yang pada waktu itu mendatangkan kebaikan akhirat untuk dia. Kata Imam Ghazali, tetapi sesiapa yang mengambil dunia semata-mata untuk mencari kesenangan dunia dan kebahagiaan sementara, maka dunia itu pasti akan membinasakan dia. Kata Imam Ghazali pada perenggan kedua muka surat 142, inilah sedikit sebanyak yang kami sebutkan dalam perbicaraan takwa yang zahir. Ini semua dipanggil takwa yang zahir. Kenapa kita nak bincangkan takwa yang zahir? Kerana takwa yang zahir merupakan permulaan jalan dalam menuju hidayah. Apabila engkau mencubanya dan engkau dapati nafsumu dapat untuk mengikutinya, maka teruskanlah dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin supaya engkau boleh sampai kepada bicara takwa yang batin. Lalu apa yang kita belajar? Ianya adalah takwa yang zahir. Daripada zahir kita, bahkan daripada tinggalkan 3 sifat tercela tadi, ianya adalah takwa yang zahir. Kenapa perlunya takwa yang zahir? Sebab takwa yang zahir adalah permulaan untuk pergi kepada petunjuk. Bidayatul hidayah. Sebab itu namanya bidayah, permulaan. Al-hidayah, jalan petunjuk. Dan kalaulah kita tengok, alhamdulillah, nafsu kita tak memberontak. Nafsu kita boleh terima pada amalan-amalan yang ditunjukkan, pada sifat-sifat mazmumah yang disuruh untuk tinggalkan, nafsu kita boleh ikut. Maka pada waktu itu kita pergilah mendalami takwa-takwa yang batin seperti mana yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian setelah itu, apabila hati nuranimu telah engkau penuhkan dengan takwa, maka ketika itulah akan terbuka bagimu segala hijab antaramu dan antara Tuhanmu, dan akan terbuka pula segala cahaya makrifat, dan akan mengalir dari hatimu pancaran hikmah, dan akan jelaslah bagimu segala rahsia alamul mulk, iaitu alam yang nampak di mata, dan rahsia alam malakut, alam yang tak nampak, dan akan mudahlah bagimu mencapai ilmu hakikat yang menjadikan engkau memandang rendah terhadap ilmu yang baru-baru yang tidak ada disebutkan di zaman para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu bila seseorang itu dia usaha bersungguh-sungguh atas takwa zahirnya, kata Imam Ghazali, dan kemudian pada waktu itu dia berusaha juga untuk takwa batinnya, maka bila bergabungnya takwa zahir dan batin, dan pada waktu itu dibuat kerana Allah, maka akan terjadilah semua ini, terbuka hijab pada waktu itu, akan terlihat bahaginya cahaya makrifat, cahaya pengenalan Allah. Pada waktu itu akan terbuka segala jenis ilmu yang ada pada alam yang kita berada, alamul mulk, dan juga pada alamul malakut yang kita tidak nampak, akan terbuka semua ilmunya. Dan di sinilah kita nampak, sebab itu Imam Ghazali ketika mana di hujung usianya, beliau pada waktu itu tinggalkan kemasyhuran, tinggalkan jawatan yang beliau pernah sandang dan pegang,
dan beliau memilih jalan yang kita tahu keadaan hidup beliau di penghujung, dan beliau mula mengarang kitab selepas beliau meninggalkan segala-galanya seperti Ihya Ulumuddin, bagaimana cara untuk menghidupkan ilmu agama. Beliau mula karang kitab seperti Minhajul Abidin, jalan untuk menjadi hamba Allah, dan juga Bidayatul Hidayah dan lain-lain. Kata Imam Ghazali, dan jika engkau hanya menuntut ilmu qila wa qal, iaitu ilmu untuk berdebat, ataupun ilmu yang membincangkan sekadar perkara-perkara yang khilafiyah, iaitu ilmu perselisihan pendapat antara ulama, maka alangkah besarnya musibahmu, dan alangkah panjangnya kesusahanmu, dan alangkah besarnya kehilanganmu. Ketika itu, buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, kerana dunia yang engkau tuntut dengan menggunakan nama agama sudah tidak lagi selamat bagimu, manakala akhiratmu pula pasti akan hilang daripadamu. Maka siapa yang mencari dunia dengan menggunakan agama, dia pasti akan rugi di dunia dan juga akhirat. Dan siapa yang meninggalkan dunia dan memberi perhatiannya kepada agama, pasti akan berjaya dan untung kedua-duanya. Lalu orang yang mana belajar ilmu untuk berdebat, untuk mendapat pujian, pada waktu itu untuk apa jua sebab yang bukan kerana Allah, maka dia rugi. Pada waktu itu dia mensia-siakan masa dia. Pada waktu itu dia seolah-olah menjual agama dia. Dengan nama agama dia nak mendapat kepentingan dunia. Dengan nama agama dia nak mendapat pada waktu itu kemasyhuran dunia dan sebagainya. Kata Imam Ghazali, maka inilah kata-kata petunjuk untuk engkau memulakan perjalananmu pada bermuamalah dengan Allah dan menunaikan segala suruhan Allah, menjauhi segala larangan Allah. Sekarang, aku akan sebutkan kepadamu beberapa petunjuk pula yang dapat engkau jadikan panduan dalam hidup ini bersama dengan Tuhanmu dan bersama dengan segala hamba-hamba Allah. Lalu kita dah selesai dah perbicaraan secara ringkas tentang amalan-amalan yang patut dilakukan, dan juga tentang pada waktu itu sifat-sifat yang dalam hati yang merupakan asas kepada sifat tercela yang lain, hasad, riak dan juga ujub. Kita mula masuk pada bahagian yang ketiga, kata Imam Ghazali. Apakah tajuk pada bahagian yang ketiga? Maka tajuknya adalah adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq Allah dan juga dengan makhluk. Ada adab dia. Bagaimanakah cara kita nak bermuamalah dengan Allah? Bagaimanakah kita nak bermuamalah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Imam Ghazali, kita mulakan dengan adab-adab dengan Allah. Adab ma'allah, bagaimana adab kita sepatutnya dengan Allah. Muka surat 144. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahawasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu, sama ada engkau berada di kampung maupun musafir, sama ada engkau waktu tidur ataupun jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu adalah Tuhanmu. Allah adalah Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah sahabat, Allah adalah teman kepada orang-orang yang beriman. Allah sentiasa bersama dengan kita waktu kita tidur ataupun bangun, waktu kita berada di rumah ataupun di permusafiran. Sebab itu kata Imam Ghazali, sahabat yang tak pernah berpisah daripada kita, siapakah dia? Adalah pada waktu itu Tuhanmu, adalah pada waktu itu Allah. Waktu kita hidup, waktu dah meninggal dunia, maka Allah sentiasa bersama dengan kita. Apabila engkau menyebut Allah, dia pasti akan ada bersama. Dia pasti akan ada bersama. Firman Allah dalam hadis kursi, ana jalisu man zakarani, aku akan duduk bersama dengan siapa yang mengingatiku. Firman Allah pula dalam sepotong hadis kursi yang lain, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku berada di sisi mereka yang hancur luluh hatinya kerana mengingatiku. Lalu Allah sentiasa bersama dengan kita, dan apabila pada waktu itu kita mengingati Allah, maka lagilah Allah akan hampir dan dekat dengan kita.
Kata Imam Ghazali, jikalau engkau makrifat akan Tuhanmu, engkau kenal akan Tuhanmu dengan sebenar-benar makrifat, dengan sebenar-benar kenal, pasti engkau akan menjadikan Allah sebagai sahabat dan teman, dan engkau meninggalkan apa yang lain daripada Allah. Dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu, maka janganlah kosongkan siang dan malammu daripada waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi dan menyendiri diri dengan Allah. Dan engkau boleh berlazat-lazat dengan bermunajat kepada Allah. Oleh kerana itu, maka sudah menjadi kewajipan supaya engkau mengetahui adab-adab bersahabat dengan Allah. Apakah adabnya? Lalu pada waktu itu, asingkan waktu untuk kita bermunajat dengan Allah. Asingkan waktu pada waktu itu untuk biarlah kita bersendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana kita meminta dan bersama dengan Allah, maka pada waktu itu antara adabnya, kata Imam Ghazali, menundukkan kepala di hadapannya. Yang kedua, merendahkan pandangan di hadapannya. Yang ketiga, memusatkan perhatian kepadanya. Yang keempat, mendiamkan segala anggota badan. Yang kelima, bersegera mengikut perintahnya. Dan yang keenam, menjauhi larangan dia. Lalu kalau kita tengok beberapa adab yang awal, menundukkan kepala di hadapan Allah. Lalu dalam masa yang sama juga, jangan sombong dan bongkak di hadapan Allah. Bukan dengan amalan kita, bukan dengan nikmat pinjaman harta yang Allah berikan kepada kita, bukan dengan ilmu yang kita ada. Jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tundukkan pandangan, rendahkan pada waktu itu diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, tidak menyangkal ketentuan Allah. Maksudnya tidak menunjukkan puas hati. Inilah yang dipanggil kepada redha. Apapun ketentuan Allah, walaupun kita tidak bersedia, maka pada waktu itu hendaklah kita tidak menyangkal, menunjukkan kata tak puas hati. Lalu, ya Allah, kenapa macam ni? Kenapa berlaku begini? Maka pada waktu itu, zahirkan pada waktu itu redha pada setiap ketentuan Allah. Yang ke-8, mengangkali zikir ingat kepadanya. Yang ke-9, melazimi fikir tentang kudrah kekuasaannya. Yang ke-10, mengambil yang hak dan meninggalkan yang salah, yang batil. Yang ke-11, tidak berharap kepada makhluk. Yang ke-12, tunduk kerana kehebatan Allah. Yang ke-13, pecah hati kerana malu dengan Allah. Kerana ada perasaan sangat malu dengan Allah. Yang ke-14, merasa tenang dalam kehidupan kerana percaya dengan jaminan Allah. Lalu ini yang ke-14 ni pun sangat penting. Lalu apa pun yang kita buat dalam kehidupan kita dengan usaha yang kita buat, dengan perancangan yang kita telah susun, tetapi apa pun yang berlaku, hendaklah hati ni merasa tenang. Kenapa hati nak merasa tenang? Padahal mungkin berlaku sesuatu perkara yang kita pada waktu itu tak sangka. Hati kerana tenang sebab sepatutnya kita percaya dengan jaminan Allah. Apa yang Allah dah tentukan untuk kita, kita sepatutnya kena percaya. Kemudian yang terakhir, bertawakal, berserah diri kepada kelebihan kerana percaya dengan pilihannya. Apa jua pada waktu itu yang Allah tentukan, pada waktu itu kita berserah diri kerana kita percaya dengan ketentuan dan pilihan Allah. Kata Imam Ghazali, maka inilah sekalian adab yang patut menjadi pakaianmu sentiasa, sama ada pada waktu siang ataupun waktu malam, bila kamu bersama dengan sahabatmu, iaitu Allah yang tidak pernah mahu berpisah daripadamu. Bersalahan dengan makhluk, Allah berbeza dengan makhluk. Makhluk kata je best friend, teman baik, tapi hanya ada waktu senang, waktu susah tak nampak, hanya ada pada waktu yang tertentu, bukan setiap waktu dan keadaan. Maka engkau berpisah dengan mereka pada sebahagian masamu. Berpisahlah dengan pada waktu itu makhluk, berikan masa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasal yang kedua, adab-adab orang alim, adab-adab seorang guru. Jika seengkau adalah seorang pendidik, kata Imam Ghazali, jika engkau adalah seorang guru, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka pada waktu itu jagalah adab-adab ini. Yang pertama, ihtimal, kena banyak bersabar dalam mendidik, dalam menyampaikan ilmu. Yang kedua, kena lambatnya marah.
pada waktu itu cari alasan untuk tidak marah daripada mencari alasan pada waktu itu untuk segera marah. Yang ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap seperti menundukkan kepala. Maka pada waktu itu duduk dalam keadaan orang lain pada waktu itu merasa haibahnya, maka pada waktu itu duduklah dalam keadaan beradab, duduklah dalam keadaan pada waktu itu menundukkan kepala. Yang keempat, meninggalkan sombong atas segala hamba Allah. Apakah maksud sombong? Menganggap orang lain hina dan pada waktu itu kitalah yang mulia. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, meninggalkan sombong ke atas makhluk Allah. Kecuali, kata Imam Ghazali, pada orang yang pada waktu itu zalim. Orang yang zalim pada waktu itu, kita hendaklah kita tegur dia walaupun seolah-olah kita menghina akan perbuatan dia, tetapi pada waktu itu dengan teguran itu moga-moga menjauhkan dia daripada kezaliman. Yang kelima, memilih tawaduk, merendah diri pada perhimpunan orang ramai. Lagi ramai manusia, lagi kita hendaklah merendahkan diri. Lagi ramai manusia punya majlis, bukanlah kita nak menonjolkan diri. Pada waktu itu nak menjual diri kita berbanding kepada orang lain. Yang keenam, meninggalkan bergurau dan bermain-main. Jangan banyak bergurau, kerana pada waktu itu akan menjadikan manusia gelak tawa dan pada waktu itu menjadikan lupa akan akhirat. Bukanlah maksudnya jangan bergurau langsung, kerana Rasulullah pun bergurau dan berguraunya Nabi adalah perkara yang benar. Masalahnya kita bila bergurau, ianya adalah perkara yang bohong, ianya adalah perkara yang tidak benar. Kemudian yang ke-8, yang ke-7, kasih sayang dengan anak murid dan lemah lembut terhadap yang kurang pandai. Bahkan kalau kita belajar tentang sahabat, bila ada datang anak murid nak belajar, maka dia akan berkata, marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang kepada para pelajar, orang yang mana Nabi selalu pesan kami untuk berbakti dan menjaga mereka. Lalu bimbing anak murid itu dengan lemah lembut. Yang ke-8, membimbing murid yang pada waktu itu lemah. Yang ke-9, tidak memarahi murid yang bodoh, kerana ini semua ketentuan Allah. Cerdik pandainya mereka pada waktu itu datangnya daripada ketentuan Allah, dan sebenarnya ada sesuatu yang Allah nak uji pada kesabaran kita dalam mendidik mereka. Yang ke-10, tidak malu daripada berkata aku tak tahu bagi masalah yang memang tak tahu. Sebagai guru, bila ada orang tanya, bila ada orang hantar soalan, bila ada orang sedang tunggu di hadapan kita menanti jawapan, jangan mereka reka jawapan, jangan mereka reka. Pada waktu itu janganlah pada waktu itu kita mereka reka jawapan. Jawab tidak tahu pada benda yang memang tak tahu. Menjawab tidak tahu juga adalah sebahagian daripada ilmu, kerana tak ada orang yang tahu semua benda. Pasti ada yang dia tidak tahu, lalu menjawab tidak tahu pada benda yang tak tahu, itu juga adalah sebahagian daripada ilmu. Yang ke-11, memberikan perhatian kepada orang yang bertanya dan cuba memahami soalannya dengan baik. Kerana salah faham soalan, akan datanglah salah jawapan. Kata Imam Ghazali, menerima hujah atau dalil yang dihadapkan kepadanya. Yang ke-13, tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepada kebenaran ketika mana bersalah. Ini pun kadang-kala susah untuk orang berilmu. Apa yang susahnya? Susahnya pada waktu itu adalah nak menerima kebenaran dan pada waktu itu nak mengaku salah. Sangat susah untuk orang berilmu, sebab dia ada ilmu. Lagi-lagi kalaulah kebenaran itu datang daripada orang biasa yang pada waktu itu menegur dia. Lalu sebenarnya yang ke-13 ni sebenarnya sangat berat. Tunduk, terima kepada kebenaran. Bagaimana cara tunduk? Adakah sekadar dengan percakapan? Tidak. Kembali kepada benda yang benar tadi, tinggalkan benda yang salah ini. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang ke-14, melarang anak murid daripada belajar ilmu yang boleh memudaratkannya, yang pada waktu itu tidak sesuai untuknya. Yang ke-15, melarang anak murid daripada mengkehendaki yang lain daripada Allah dengan ilmunya. Lalu belajar ilmu mestilah kerana Allah, bukanlah pada waktu itu ada tujuan lain selain daripada Allah.
Yang ke-16, melarang anak murid dari menuntut ilmu yang fardu kifayah sebelum selesai dari menuntut ilmu yang fardu ain. Dan ilmu yang fardu ain itu ialah ilmu yang berkenaan tentang membaikkan zahir dan batin dengan takwa. Lalu suruh anak murid itu, kalaulah kita sebagai guru, tuntut benda yang paling penting, iaitulah benda-benda yang fardu ain. Apakah maksud fardu ain? Kewajipan itu dituntut atas setiap individu. Ada pula fardu kifayah adalah tuntutan pada waktu itu sekadar secara menyeluruh. Ada seorang yang buat pada waktu itu mencukupi. Yang terakhir, memperbaiki diri sendiri dengan takwa sebelum menyuruh orang lain. Apa jua yang kita nak tegur orang lain, kita baiki dulu diri kita supaya muridnya dapat mencontohi amalan gurunya dan mengambil manfaat daripada percakapan dan ilmu gurunya. Lalu contohnya kita nak suruh orang pada waktu itu jaga 2 rakaat sebelum subuh, kita dulu amalkan, kita dulu lakukan. Kita nak suruh orang pada waktu itu penyabar, kita dulu lakukan. Kita nak suruh orang itu memaafkan, kita sendiri yang mulakan. Lalu ini yang ke-17, guru itu menjadi contoh praktikal kepada anak murid dia. Fasal yang ketiga, bagaimana pula adab kalaulah seseorang itu adalah anak murid. Maka Imam Ghazali ajar tentang adab di sini. Adapun adab seorang anak murid terhadap gurunya, menemui gurunya dan memberi salam terlebih dahulu. Bukan nak tunggu guru dia bagi salam, maka pada waktu itu dia dahulu yang beri salam. Kerana sabda Nabi, al-badi'u bis salam, orang yang memulakan salam pada waktu itu dia bersih daripada sombong. Lalu janganlah pula anak murid itu dalam keadaan nak menuntut ilmu ada sifat sombong, lalu dia tak bagi salam pada gurunya sehingga gurunya yang memulakan dahulu. Adabnya anak murid itu yang bagi salam kepada guru. Jangan ia memperbanyakkan bercakap di hadapan guru. Jaga adab pada waktu itu, jangan bercerita bersembang di hadapan guru. Yang ketiga, jangan bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Ini adab. Tunggu guru dia bertanya, barulah dia menjawab. Yang keempat, jangan dia bertanya kepada guru sebelum meminta izin. Yang kelima, jangan dia menyangkal menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap perkataan gerun, terhadap perkataan gurunya. Seperti dia berkata, guru, Allahumma salli ala Muhammad, orang tu cakap lain daripada engkau. Orang tu cakap lebih baik daripada engkau. Jangan pada waktu itu dia menentang akan kata-kata gurunya. Kalaulah ada sesuatu yang pada waktu itu dia tidak terima, maka simpankan terlebih dahulu sehinggalah pada waktu itu ada masa yang sesuai untuk dia bertanya dengan adab. Tetapi janganlah ketika mana gurunya suruh buat sesuatu, pada waktu itu dia menyangkal. Dia kata, tak guru, ustaz tu kata lain, yang syekh ni kata lain, saya rasa itu lebih tepat. Maka jangan, kata Imam Ghazali. Yang keenam, jangan dia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya, maka dia menyangka bahawa dia lebih banyak ilmu daripada gurunya. Ada sebahagian situasi, maka pada waktu itu anak murid itu yang betul, guru itu tersilap, bahkan guru tidak ada yang maksum. Tapi pada waktu itu dia kata, guru aku ni macam tak ada ilmu je, aku yang lebih banyak pengetahuan. Itu hilangnya adab dengan guru. Yang ketujuh, jangan dia berbisik dengan orang yang duduk di tepinya ketika mana gurunya sedang berkongsi ilmu. Yang ke-8, jangan dia berpaling ke kanan dan kiri di hadapan gurunya, tetapi hendaklah menunjukkan kepala dengan penuh tenang lagi beradab seolah-olah sedang bersembahyang. Yang ke-9, jangan memperbanyakkan soalan kepada gurunya untuk meletihkan guru. Yang ke-10, apabila gurunya berdiri, hendaklah dia berdiri untuk menghormatinya. Yang ke-11, jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau dengan soalan ketika mana bangkit daripada tempat duduknya. Yang ke-12, jangan bertanya kepada guru di tengah jalan sehingga sampai ke rumah, tunggu guru sampai ke destinasi baru tanya. Ini guru baru jalan sedikit dah ditanya, maka pada waktu itu membantutkan pergerakan guru dia. Yang ke-13, jangan jahat sangka terhadap guru apabila melihat guru mengerjakan sesuatu pekerjaan yang pada zahirnya menyalahi ilmunya, bukan menyalahi agama, maka guru itu adalah lebih mengetahui tentang sebab kenapa dia buat sesuatu. Ini adab-adab yang mana kita boleh nampak adab seorang murid dengan guru.
Maka Imam Ghazali bawakan satu contoh yang berlaku kepada Nabi Musa ketika mana duduk bersama dengan Khidir alaihi wassalatu wassalam. Maka hendaklah dalam hal ini ingat kembali perkataan Nabi Musa bagi kepada Nabi Khidir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka Nabi Musa bertanya, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukra. Wahai Khidir, apakah engkau rosakkan kapal ini untuk engkau menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Padahal pada waktu itulah perintah Allah, dibocorkan kapal pada waktu itu supaya kapal itu selamat daripada diambil oleh raja yang zalim. Wa kana wara'ahum malik, ada raja ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang suka merampas kapal-kapal yang elok. Lalu sebab itu Nabi Khidir sengaja lubangkan supaya kapal itu tak diambil oleh raja tersebut. Maka ini adalah adab seorang murid dengan guru secara ringkas. Ada pula adab-adab dengan ibu bapa. Yang pertama, hendaklah mendengar dan mengikuti segala perkataannya. Pada waktu itu taat. Pada waktu itu taat kepada ibu bapa kita, kerana jasa mereka kita takkan mampu balas. Yang kedua, berdiri hormat ketika mana ibu bapa berdiri. Ini kan tidak, kadangkala ibu bapa belum duduk, kita sudah duduk. Yang ketiga, menjunjung segala permintaan dan perintah mereka. Yang keempat, jangan berjalan di hadapan mereka. Yang kelima, jangan meninggi suara daripada mereka. Ini kan tidak, kadangkala bahkan selalu suara kita lebih tinggi daripada ibu bapa kita. Yang keenam, memperkenankan panggilan keduanya. Yang ketujuh, sentiasa menuntut redha keduanya, minta mereka doakan keredaan untuk kita. Yang kesembilan, jangan menyebut jasanya kepada keduanya dan jangan pula menyebut apa-apa perkhidmatannya bagi keduanya. Janganlah sebut apa yang kita dah buat. Mak, Umar dah buat ni, dah buat ni. Umar dah buat ni, dah buat ni. Padahal sebenarnya dia lebih banyak buat untuk kita daripada apa yang kita dah buat untuknya. Yang ke-10, janganlah melihat kepada keduanya dengan pandangan penghinaan. Ish, apalah kampung sangat mak dan ayah aku ni, benda macam ni pun tak tahu, buat malu aku je dengan kawan. Jangan pandang dengan pandangan penghinaan, apatah lagi pada waktu itu dengan ucapan yang menghinakan. Janganlah memasamkan muka di hadapan keduanya. Janganlah musafir kecuali setelah mendapat izin daripada keduanya. Minta izin daripada kedua ibu bapa ketika mana nak bermusafir. Fasal yang kelima, adab dengan seluruh manusia. Ya, daripada ini ada orang yang kita kenal, bagaimana adabnya. Ada orang yang mana kita punya kawan baik, best friend, bagaimana adabnya. Ada orang yang kita kenal namun bukanlah kawan baik, bagaimana adabnya. Maka Imam Ghazali bawakan contoh adab kepada orang yang tak kenal. Contohnya apa? Adab kita dengan orang yang tak kenal adalah jangan menyertai mereka pada bual-bual kosong. Jangan, kita dah tak kenal mereka, mereka cerita benda yang kosong, yang sia-sia, jangan join. Okey, pada waktu itu Allahumma salli ala Muhammad. Okey, hendaklah engkau, nombor 5, memberi teguran dan nasihat terhadap pekerjaan mereka yang salah dengan cara yang lemah lembut. Maka ini adalah antara adab-adab. Saya tak baca semua. Kalaulah seseorang itu adalah orang yang kita tak berapa kenal, lalu jangan pada waktu itu terlalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menunjukkan seolah-olah kita orang yang karib dan baik. Akan tetapi pada waktu itu berpada-pada, bila bernasihat pun berpada-pada, kerana ini adalah permulaan pada kerana kita tak rapat dengan dia. Yang kedua, apakah adab kita dengan sahabat yang baik? Maka Imam Ghazali terangkan, kalaulah sahabat yang baik, ada beberapa tugas. Yang pertama, cara nak pilih sahabat yang baik bagaimana? Sahabat yang rapat. Yang kedua, cara nak menunaikan hak mereka bagaimana? Lalu sebab itu, sahabat manakah yang kita nak pilih? Yang pertama, mestilah orang yang berakal. Jangan bersahabat dengan orang yang bodoh. Maka pada waktu itu kita pun akan menjadi seperti mereka. Kata Imam Ghazali, syarat pertama sahabat yang baik adalah orang itu mestilah orang yang berakal, orang yang cerdik. Kerana bila bersahabat dengan orang yang bodoh, akibatnya akan membawa kepada permusuhan dan lebih menyakitkan hati.
Maka itu yang pertama, sahabat mestilah orang yang cerdik. Siapakah sahabat baik kita yang kita nak ada akhlaknya? Yang kedua, akhlak dia mestilah akhlak yang baik. Muka surat yang ke penghujung 152. Mestilah pada waktu itu adalah akhlak yang baik. Kenapa? Kalaulah kita berkawan, best friend dengan orang yang jahat akhlaknya, iaitu orang yang tak boleh mengawal dirinya ketika marah dan ketika mana diserang oleh nafsu, maka pada waktu itu rugi kita, kerana manusia itu agamanya ditentukan oleh dengan siapa yang dia bersahabat. Muka surat 153, Sayyidina Alqamah radhiyallahu anhu telah menghimpunkan segala akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anak ketika mana dia nak meninggal dunia. Maka pada waktu itu inilah nasihat dia kepada anak tentang akhlak yang baik. Jom kita baca nasihat Alqamah. Lalu dia pesan kepada anak dia sebelum dia meninggal dunia. Wahai anakku, apabila engkau mahu bersahabat dengan seseorang, maka buatlah persahabatan dengan orang yang apabila engkau berkhidmat kepadanya, dia akan memelihara dikau, dia mendatangkan kebaikan buat dikau. Yang kedua, apabila engkau bersahabat dengan dia, bertambahlah nilai dirimu. Yang ketiga, apabila engkau ditimpa kesusahan, maka dia akan turut sama menanggung kesusahanmu. Yang seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, apabila engkau menolong, dia akan membalas kebaikanmu. Yang kelima, apabila dia melihat kebaikan daripadamu, dia akan beri perhatian kepada itu. Yang keenam, apabila dia melihat pada dirimu ada kejahatan, dia akan menutupi aib tersebut. Yang ketujuh, apabila engkau berkata, nescaya dia akan memberi perhatian dan membenarkan perkataanmu. Yang kesembilan, apabila engkau mengusahakan sesuatu, dia akan pasti menolongmu. Dan yang terakhir, apabila engkau berselisih dengannya, maka dia akan pada waktu itu nescaya akan melebihkan dia akan dikau. Dia takkan pada waktu itu nak juga menang. Dia akan bagi kita menang, dia akan mengalah. Inilah akhlak pada sahabat-sahabat yang baik, kata Imam Ghazali. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, siapakah engkau punya sahabat yang baik? Saudaramu yang sebenar adalah orang yang selalu menolongmu waktu senang dan susah. Bukan waktu senang je dia ada kerana nak dapat manfaat, waktu susah pun dia ada. Dia sanggup berkorban kerana mahu memberi manfaat kepadamu. Dia sanggup memecahkan pada waktu itu segala urusannya semata-mata untuk menolong kamu. Ini sifat-sifat yang ada pada akhlak yang baik. Sebab kata Imam Ghazali, nak cari best friend, cari kawan, cari orang yang berakal, jangan cari orang yang bodoh. Cari orang yang berakhlak mulia. Yang ketiga, carilah orang-orang yang salih. Carilah orang-orang yang salih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, ini yang ketiga. Yang keempat, muka surat 155, jangan bersahabat dengan orang yang tamak dunia. Yang tamak dunia, sehingga pada waktu itu yang halal pun, yang haram pun boleh menjadi halal. Maka yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamak. Yang kelima, bersahabatlah dengan orang yang benar, jangan bersahabat dengan orang yang berdusta, yang pembohong. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Ghazali penghujung muka surat 155? Kata Imam Ghazali pada penghujung muka surat 155, maka inilah 5 syarat yang kita dah sebutkan tadi. Yang pertama, orang berakal, bukan orang bodoh. Yang kedua, orang yang berakhlak, bukan orang yang teruk akhlaknya. Yang ketiga, orang yang baik, orang yang salih. Yang keempat, orang yang mana tidak tamak dunia. Dan yang kelima, orang yang benar, bukannya suka berbohong. Kata Imam Ghazali rahimahullah, maka inilah 5 syarat yang perlu engkau cari di dalam memilih sahabat. Lalu jangan kita main ambil sahabat sahaja, sesiapa yang nak bersahabat dengan kita. Kerana sabda Nabi, al-mar'u ala dini khalilih, manusia itu agamanya ditentukan dengan siapa dia bersahabat. Kata Imam Ghazali, barangkali susah engkau mendapatkan orang yang memiliki kesemua sifat-sifat ini, walaupun pada orang yang duduk mengaji di surau ataupun duduk beribadah dalam masjid. Kadangkala walaupun orang tu adalah orang yang ibadah, orang yang belajar ilmu, nak jumpa pada seseorang itu kelima-lima sifat bukanlah mudah. Oleh itu tiada jalan bagimu kecuali engkau memilih salah satu daripada 2 jalan. Yang pertama pada waktu itu adalah beruzlah.
mengasingkan diri. Beruzlah, mengasingkan diri. Itu yang pertama. Kerana di situlah letaknya keselamatan. Kedua, bergaul tetapi mengikut kedudukan masing-masing berdasarkan kepada 3 pembahagian. Bergaul dengan manusia, tapi pada waktu itu jangan berlebihan. Ada pembahagian dia. Maka pada waktu itu, sahabat yang untuk akhirat bagi perhatian pada agama. Sahabat untuk dunia, maka pada waktu itu jangan engkau beri perhatian apa-apa kecuali hanya akhlak dia. Dan sahabat yang untuk hati, maka pada waktu itu engkau beri perhatian supaya dia boleh menjadi sebab bersihnya hati kamu. Okey. Lalu inilah yang kita nampak daripada sudut persahabatan dan juga adab yang ditegaskan dan ditekankan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Seterusnya dibawakan tentang cara nak menunaikan hak sahabat. Bagaimanakah cara nak menunaikan hak sahabat? Lalu ada beberapa. Yang pertama, kenal hak persahabatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ini insya-Allah kita sambung kemudian. Insya-Allah rasanya esok kita boleh khatamkan. Hari ini kita tak dapat nak khatamkan, tapi insya-Allah harap esok kita boleh khatamkan. Ataupun kalaulah saya ada masa terluang pada hari ini, saya akan maklumkan awal supaya kita boleh khatamkan insya-Allah. Lalu moga-moga bermanfaat pertemuan ini. Moga-moga kita bertemu dengan sahabat yang baik, sahabat yang apabila kita lihat dia boleh mengingatkan kita kepada Allah, sahabat yang pada waktu itu boleh memperdekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di sini. Insya-Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.